Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 10 pada fasal fi muraqabah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fil muraqabah. Ay hadza faslun fi bayanil muraqabah. Ini satu fasal pada menyatakan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan lazimkan olehmu, wahai mereka yang menutup kepada akhirat, akan diri kamu dengan muraqabah akan Allah Ta'ala. Usaha ke bagi kita saat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada segala gerakmu, pada segala pada segala gerak kamu, harakat kita, sama ada pergerakan tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, dan diammu, gerak kita dan diam kita, sakanat, dan segala kelip matamu, dan setiap daripada kelipan daripada mata kamu. Kelip matamu, dan segala terlintas di hatimu, khatarat, tiap-tiap hak terlintas pada hati kita, dan segala kehendakimu, apa-apa yang kita kehendak, dan yang tinggal daripada kelakuan engkau, ikutlah. Apa-apa hak berkaitan dengan diri kamu, diam, gerak, terlintas hati, kehendak kamu, dan sedarkan olehmu akan hampirnya Allah daripada engkau.
Lazimkan akan diri kamu itu muraqabah akan Allah. Itu satu. Dan sedarkan olehmu akan hampirnya Allah daripada engkau. Hampir yakni pada pengetahuannya. Tiap-tiap kelakuan kita Allah Ta'ala memandang. Allah Ta'ala memerhati. Allah Ta'ala melihat, mendengar. Itu maksud kata kita sedarkan akan hampirnya daripada engkau. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu makom musyahadah. Apa dia ihsan? Kamu menyembahkan Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala tu seolah-olah kamu melihatkan akan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu. Kalau kita tak boleh duduk makom musyahadah, duduk di makom muraqabah. Makom duk memerhatikan Allah Ta'ala. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kamu duduk memerhatikan bahawasanya Allah Ta'ala tu mengetahui akan setiap keadaan kamu. Dan ketahui olehmu. Jadi muraqabah ni kita duduk memerhatilah saat ni. Dalam keadaan kita duduk memerhatikan bahawasanya Allah Ta'ala saat ni kita sedar keadaan hampirnya Allah Ta'ala tu daripada kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menilik ia Allah kepada engkau. Tiap apa hak kita nak buat, kita tahu, kita perasa kata Allah Ta'ala duk lihat kita. Seumpama CCTV lah, kalau kita mudah kata CCTV. Jadi apa yang kalau kita tahu dah, di kedai tak dia tulis dah CCTV, di masjid dia kata dah ada CCTV. Jadi kita duk memandai sama. Ni maksudnya kita kita sentiasa memerhatikan tiap-tiap kelakuan kita. Kita tak buat apa yang kita kehendaki semata-mata. Sebab kita tahu ada yang orang yang merakamkan tiap-tiap perbuatan kita, senyap kita, dan memandang ia Allah atas engkau. Dan bahawasanya ia memandang ia Allah atas engkau, yakni tiap-tiap kelakuan kita Allah Ta'ala melihat. Tidak tersembunyi atas daripada engkau oleh yang sembunyi. Benda-benda hak sembunyi pun tidak tersembunyi oleh Allah Ta'ala. Apa nama ni, lintasan hati kita, kita terlintas, kita niat, tu semua Allah Ta'ala tahu. Dan tidak lenyap, yakni tidak hilang. Dan tidak lenyap, yang tidak hilang daripada Tuhan engkau satu zarah pada bumi. Satu zarah kinayah kepada sangat sikit. Dan pada langit tidak lenyap daripada Tuhan engkau satu zarah pada bumi, dan satu zarah pada langit, yakni oleh pengetahuan. Semua benda tu Allah Ta'ala mengetahui. Apa? Dan jika engkau nyaringkan dengan perkataan, maka bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui akan yang perlahan dan yang sembunyi pada hati kamu. Tuhan tahu. Kalau kita berbisik-bisik pun Allah Ta'ala mengetahui. Sebab tu bila ada setengah mereka melaungkan dengan kuat-kuat doa, maka Nabi SAW nyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tu maha mendengar apa yang kamu doakan. Dan ia Allah serta engkau di mana-mana ada engkau. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu bersama dengan engkau di mana kamu, iaitu dengan ilmu. Tu kita kena faham ni. Serta engkau di mana-mana engkau tu bukannya serta betul-betul secara hissi, yakni serta dengan makna maknawi,
serta dengan makna ilmunya, rahmatnya, dan meliputi, yakni meliputi tiap-tiap sesuatu yang kita dak lakukan ni Allah Taala mengetahui. Tu duduk makam muraqabah tadi tu. Tak boleh duduk di makam musyahadah, duduk menyaksikan Allah Taala di hadapan kita dengan mata hati kita, maka duduk di makam muraqabah. Saat ni kita kata mendaping diri. Maksudnya muraqabah saat ni dengan makna muraqabah ni hak tadi, hak sebut pada hadis. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu kena sedar bahawasanya dia duduk memerhatikan kamu. Itu makam muraqabahnya. Tuhan saat ni itu bersama engkau dengan ilmu dia dan meliputinya akan segala perkara yang berlaku pada kamu, yang sedang berlaku, yang lepas, yang akan. Dan kuasaan atas kekuasaan. Bila Allah Ta'ala kehendak sesuatu pada kamu, maka jadi. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maksudnya sangat mudah sesuatu perkara bila Tuhan kehendak tu nak berlaku pada kamu, mudah sangat. Sekarang kita duduk di makam mana? Kita duduk di makam jauh sekali dengan Allah Ta'ala, katakanlah. Jadi bila Tuhan kehendak sampai waktu, mudah sangat Tuhan nak tarik hati kita ni mendampingi akan Allah Ta'ala. Cuma atas kita tu usaha sajalah. Usaha di atas kita saat ni tu nak dekat ke diri kepada Allah Ta'ala dengan amal ibadat, dengan persekitaran. Kita kena binalah persekitaran kita. Kalau kita tak mampu nak bina persekitaran kita, kita duduk di persekitaran yang selamat bagi agama kita. Kalau sebab itulah di antara hijrah ni tidak ada dah. La hijrata. Tidak ada hijrah dah setelah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tapi di sana ada hijrah apa? Mujahadah ke hawa nafsu, ataupun hijrah berpindah tempat daripada bahayanya agama kepada tempat yang selamatnya agama kita. Kalau kata kita duduk di satu-satu tempat bahaya agama kita, wajib kita kena berhijrah pada tempat yang lain yang mana diyakini akan selamatnya agama kita. Kalau kita mampu bina persekitaran kita, kita bina persekitaran kita bi'ah salihah. Kita buat program-program, atur ke satu-satu benda yang mana boleh membaiki ke keadaan persekitaran hak tidak molek. Tapi kalau kita tak mampu, saya tak mampu, tak mampu, kita kena cari sendirilah tempat-tempat yang akan membaikkan agama kita. Dan kuasaan, dan dengan demikian itu serta hidayah dan menolong dan melihara. Dan demikian itu dan demikian menunjukkan Allah Ta'ala akan dikau itu serta hidayah. Tuhanlah beri hidayah dan menolong dan memeliharakan kita. Sebab tu bila kita nak keluar daripada rumah, di antara amalan hak disebut dalam hadis dalam Al-Azkar Imam Nawawi pun ada. Kita baca doa amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka orang gini kufita wa hudita. Orang gini dimemadai bagi dia, dijaga dia, diberi hidayah akan dia. Dan setan saat ni tak mampu dah lagi nak merosakkan dia. Nanti ada sebut. Jadi maksudnya kita kena ada usaha lah, paling tidak pada doa. Paling lekeh usaha kita ialah pada doa. Tengok seperti mana Nabi SAW ajar pada Sayyidina Muaz secara khusus. Tu ada amalan khusus tu. Ya Muaz uhibbuka lillah. Lepas tu Nabi ajar jangan lupa setiap daripada minkul duburis solat, tiap-tiap sudah semaya tadi tu baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku di atas nak mengingati kamu dan nak mensyukurkan nikmat kamu, dan wa husni ibadatik, elok kelakuan aku, ibadat aku dengan kamu ya Allah.
Jadi maksudnya paling lekeh usaha kita ni dengan doa. Lepas tu kalau lebih lagi kat mujahadah benda-benda lain lah pula. Dengan puasanya, dengan solat sunatnya. Kalau doa pun malah susah lah. Ni orang miskin dah. Lepas tu minta pun tak si. Kita tak nak minta. Dia dalam agama kita ni meminta dengan manusia ni benda agama tak suka sangat-sangat. Usahalah jangan nak minta dengan orang. Ni untuk kita lah, untuk kepentingan agama ni tak apa. Ni untuk diri kita tu usaha kita jangan. Tetapi kalau kita meminta pada Allah, tu benda yang sangat disukai dalam agama kita. Jika ada engkau itu orang yang buat kebajikan, maka malu olehmu daripada Tuhan kamu akan sebenar-benar malu. Dan bersungguh-sungguh olehmu akan bahawa tiada memperlihat ia Allah, yakni memperjatuh ia Allah Ta'ala atas engkau akan barang yang ia barang itu kena pada perkara lah. Barang yang ia Allah tegah akan dikau. Dan dengan demikian itu serta hidayat dan menolong dan melihara jika ada engkau itu orang yang buat kebajikan. Nih, kalau kita orang buat kebajikan, maka malu olehmu daripada Tuhan kamu, sebenar-benar malu daripada bimbang takut-takut terjatuh kepada benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala akan kita. Kita malu di atas kata kalau berlakunya barang yang ia Allah tegah akan dikau. Malu kata berlaku, yakni memperjatuh ia Allah Ta'ala atas engkau, memperlaku Allah Ta'ala atas kamu itu dalam keadaan barang yang ditegah akan dikau, sekira-kira menegah ia Allah akan dikau. Malu takut berlakunya kemungkaran pada diri kita. Dan tidak meluput ia Allah, yakni akan dikau. Dan tidak meluput ia Allah, sekira-kira menyuruh ia Allah akan dikau, dan ibadat olehmu akan Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Ni duk makan musyahadah dah lah. Kita ibadat ke Allah Ta'ala tu seolah-olah engkau melihat akan dia akan Allah tu. Dia panggil duduk di makom musyahadah. Maka jika tidak ada engkau itu melihat akan dia akan Allah, maksudnya kalau kita ni tak boleh duduk tahap melihat Allah, yakni melihat dengan mata hati lah. Melihat dengan mata kepala ni mustahil nak berlaku di atas kita. Siapa dia mengaku kata tidak lihat Allah Ta'ala dengan mata kepala ni kufur, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata kita boleh dengan duduk tahap melihat akan Allah Ta'ala, itu lebih molek. Dan ibadat olehmu akan dia akan Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Itu dia panggil duduk di makom musyahadah, menyaksikan Allah Ta'ala tadi. Maka jika tidak adalah engkau itu melihat akan dia akan Allah, kalau kita tak boleh nak sapa tahap seperti mana disebut dalam hadis anta'budallah ka'annaka tarah, maka bahawasanya melihat ia Allah akan dikau, yakni yakinlah oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat akan dikau akan kita sini. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ni ilmu ihsan ni, ilmu tasawuf lah. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu buah kehasilan daripada benarnya akidah dan suburnya syariat. Maka sedaplah pada ihsannya, berbuahlah pada ihsan. Bila berbuah pada ihsan, maka sedaplah merasai kelazatan buah daripada ihsan tadi, dengan kita melakukan amal ibadat dalam keadaan rasa khusyuk, rasa tawadhu, tazallul. Tu
Jadi hak disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, hak berkaitan dengan orang yang solat pada batin, tidak hanya pada zahir semata-mata, iaitu dia kena bagi sah dululah. Akidah dia tu, syariat dia, dan pada ihsan. Barulah dia dapat merasai kekelazatan pada ibadah. Maka jika tidak adalah engkau itu melihat akan dia, maka bahawasanya sya'an melihat ia Allah, yakni yakinlah oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala melihat akan dikau. Dan manakala melihat engkau daripada diri engkau itu segan, bila kita lihat keadaan diri kita ni malah daripada mengerjakan akan taat kepada Allah Ta'ala, dan cenderung, yakni rajin kepada maksiat. Apa maksiat? Iaitu buat sesuatu benda yang ditegah oleh agama lah. Bak ibadat kita nampak malas lah saya sekarang. Bak maksiat rajin saya. Maka memperingat olehmu akan dia, akan Allah Ta'ala, dengan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar ia Allah akan dikau. Jadi kita kena memperingat ke diri kita sendiri, Allah Ta'ala duk memperlihatkan aku ni. Kita kena mari perasaan begitu tu. Ni kena mari rasa Tuhan duk melihatkan aku, Tuhan duduk mengetahui aku, Tuhan duduk mendengarkan apa aku duk buat. Semua benda tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Malu kau tak kita? Malu. Jadi tu cara bila kita ni malah pada ibadat, rajin pada maksiat. Memperingat olehmu akan dia, akan Allah Ta'ala ni, dengan bahawa Allah Ta'ala tu mendengar ia Allah akan dikau. Kita mari peringat ke diri kita. Dan melihat ia Allah akan dikau. Mendengar lagi duk melihat pula. Ni kita penting belajar bab ilmu tasawuf ni. Kita sekarang ni orang yang ada ilmu ramai. Belajar kitab tu khotel, kitab tu pas khotel pula reti ke syariat. Yalah ramai jugalah. Hak tak reti lagi pak agama pun ramai lagi. Maksudnya nisbah bagi reti ke agama tu ada saja. Cuma dalam nak mengamalkan agama ni, lagu mana? Kena pergi kat tasawuf lah. Kalau kita tak jejak kaki dalam bab tasawuf, macam mana kita nak sapa pada Allah Ta'ala? Dan melihat ia Allah akan dikau, dan mengetahui ia Allah akan hati engkau. Hati kita dah telitah nak buat sesuatu ni pun Tuhan tahu dah. Dan cakapan engkau yang tersembunyi, yang tidak ada orang tahu tu, Allah Ta'ala tahu. Maka jika tidak memberi faedah akan dia, akan diri engkau tadi, hati saat ni, oleh ini mana? Memperingat olehmu tadi. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, kalau katalah kamu rasa malah dengan ibadat, rajin dengan maksiat, kamu pun memperingat ke diri kamu tadi. Olehmu akan dia, akan diri ni. Maka memperingat olehmu akan dia, akan diri kamu saat ni, dengan bahasa Allah Ta'ala duduk mendengar, duduk melihat. Kalau katalah tak ada faedah, maksudnya tetap rasa nak buat maksiat. Maka jika tiada memberi faedah akan dia, akan hati diri kamu tu oleh ini memperingat tadi, segala peringatan. Kerana apa? Jadi tak ada faedah. Kerana singkat pengetahuan nyonya seorang dengan kebesaran Allah Ta'ala tu. Ustaz saya ni duduk beri peringatan dah ke diri saya, Tuhan tu duduk melihat, Tuhan tu duduk mendengar, tapi malas juga nak buat ibadat. Macam mana ni? Saya pun tak tahu juga. Tapi katanya musannif kita dalam kitab ni, dia kata apa? Kita kena cari faktor apa tak memberi kesan. Sepatutnya memberi kesan dah tu.
Sepatutnya memberi kesan dah supaya budak-budak dia takut ke ayah dia. Dia dengar kereta ayah dia tu pun dia faham dah. Ibu bapa marah dia makan Maggi. Ibu bapa dululah. Ibu bapa dulu marah anak-anak makan Maggi. Dia beli Maggi, makan Maggi dengan adik-beradik dia. Bunyi kereta ayah dia balik ya. Oh, cepat-cepat susuk Maggi. Sebab apa? Sebab dia tahu kebesaran ayah dia tu, backing ayah dia saat ni. Kebesaran ni sebuah kata backing, pongoh ayah dia. Hatu dia takut saat ni, dia dengar dia takut selalu dah. Kita ni kita ingat hati kita kata tu hendak tengok tu. Tu hendak dengar tu kita nak buat ni. Tak serap gapo tu kerana singkat pengetahuannya seorang dengan kebesaran Allah Taala. Jadi maksudnya kita kena tambahlah pengetahuan kita terhadap kebesaran Allah. Setara mana kehebatan Allah Taala, kebesaran Allah Taala ni. Biar ada semua dalam hati kita ni alif lam lam ha ni. Allah kena ada semua. Maka sebutkan olehmu baginya bagi Allah akan tempat dua malaikat yang mulia yang menulis keduanya mereka akan kebajikan dan kejahatan. Jadi dia kata, maka kalau kata tak beri kesan sebab kamu saat ni tu tak rasa kebesaran Allah, maka sebutkan olehmu baginya Allah akan tepat dua malaikat yang mulia yang menulis keduanya mereka akan kebajikan engkau dan kejahatan engkau. Kita peringatkan pula bahawasanya Allah Ta'ala ni dah utus pula dua malaikat Raqib Atid duk menulis amal baik, amal kejahatan kita. Usahakan begitu. Tuhan ni ada malaikat pula duk mendampingi kita. Raqib Atid ni duk menulis kebajikan kejahatan kita. Dia kalau kita belajar dalam kitab tauhid tu, dia sebut nah pula kedudukan Raqib Atid ni. Kalau kita masa duduk, mana kedudukan Raqib Atid? Kalau kita tidur, mana kedudukan dia? Dia ada kedudukan dia kanan kiri kita, depan belakang kita, kepala dengan kaki kita. Ada berubah keadaan kita saat ni. Cuma nak katanya Raqib Atid tu duduk mendampingi kita. Duk tulis ke amal kebajikan dan kejahatan. Dan baca olehmu atasnya akan firmannya Tuhan atas diri kita ni lah baca. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Kita tak jauhi, tak jelas tu. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Gitu. Jadi kalau kita ni rasa malas lagi dengan ibadat, maka kita ingat kebesaran Allah dengan ada Raqib Atid ni. Lepas tu kita bacalah ayat ni. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Artinya, sebutkan olehmu akan ketika menyambut, menyibuk dan menulis, menyibuk. Sebutkan olehmu, yakni dengan lidah dan juga dengan hati. Dua-dua lah. Hati kita pun hadir, lidah kita pun sebut. Sebutkan olehmu. Tuhan sebut dalam Al-Quran sendiri. Sebutlah. Akan ketika mana duk menyibuk dan menulis oleh dua malaikat dari pihak kanan dan pihak kiri. Duduk kedua itu malaikat. Yakni apa? Qa'idun tadi tu duduk yakni pada menulis oleh dua malaikat. Duduk yakni dengan makna menulis oleh kedua malaikat yang diwakilkan kedua itu malaikat dengan manusia akan barang yang mengejar ia manusia akan barang pada suratan amalan kebajikan dan kejahatan.
Allah muncullah musannif kita ni tulis benda-benda begini kita reti juga. Bagi hak musannif kita Habib Abdullah Al-Haddad duk tulis ni. Bagi dari Al-Quran belaka kita tak sedar. Kita tak sedar muka kita tak baca kitab dia. Ni orang buat terjemah buat kod Melayu, buat kod Jawi, tak baca juga. Tak ada arah dah lah. Tu malah kita lah nak bagi diri. Ni nak bagi diri ambo, nak bagi diri. Kita semua nak bagi diri sebab tu duk dengar, duduk baca. Bukan duk mengajar, duk baca nak bagi diri juga. Jadi kalau kata kita ni duk mari ingat Allah gitu pun tak segera mana kita ni. Kita kena Allah Ta'ala nyatakan idza yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Haduk menulis keduanya dengan amal jahat, dengan amal kebaikan kamu. Kemudiannya ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kita kena ingat ni ayat ni. Kita nak baca ke diri kita. Bukan nak baca kok ke, nak baca diri kita. Bermula qalam keduanya. Raqib 'atid lah. Lidahnya dan dua dakwat dia je begitu. Bermula qalam keduanya, lidahnya dan dakwat keduanya, air liurnya ya siapa ni? Tidak terjemah pada mayal fizu lagi ni. Mayal fizu tu di bawah tu. Tidak berlafaz ada akan suatu perkataan melainkan ada hampirnya yang memelihara dan yang hadir. Tu di bawah. Hak ni masih lagi dia nak hurah pada kata qa'idun tadi. Yakni menulis oleh dua malaikat yang diwakilkan kedua itu malaikat dengan manusia. Akan barang yang mengejar ia manusia dia akan barang pada suratan amalan kebajikan dan kejahatan. Gitu ni. Bermula kalam keduanya, dua malaikat tadi, lidah manusia. Nyonya manusia. Ni, kalam dia tu lidah kita. Dan dakwah keduanya malaikat itu air liurnya manusia ni. Hak kita duk menulis, hak kita duk tuturkan ni. Lidah kita ni kalau dia nya. Dia air liur kita ni lah dakwah dia. Dia jadi boleh duk nulis amal kebaikan kita. Gitu. Dan bermula tempat keduanya malaikat daripada manusia. Dan bermula tempat keduanya malaikat daripada manusia, nawajisnya. Apa yang nawajis? Yakni gigi gerahamnya manusia. Tu tempat dia. Sini dia gitu. Tempat gigi geraham kita lah tempat malaikatnya. Dia kata gitu. Dan bermula tempat keduanya malaikat itu daripada manusia, nawajisnya, yakni gigi gerahamnya manusia. Hingga apabila engkau mati, dilipat akan dia akhir suratnya tadi. Allah, malulah kita kalau amalan kita ni teruk. Dan dijadi akan dia, yakni diletak akan dia akhir suratnya itu pada tengkuk engkau. Ya tak tekuk kita. Serta engkau ke dalam kubur. Amalan itu gilah bersama kita dalam kubur. Hingga dikeluarkan dia suratan pada hari kiamat. Suratan ni pada hari kiamat ni dia kadang kitab lainnya dia kata suratan tu dia mari ke tekuk-tekuk masing-masing. Dia tahu dah tu siapa-siapa dia mari. Lepas tu dia ambil, lepas tu kita nak ambil semula suratan kita tu, kau alik kiri ke, kau alik kanan. Itulah penentu baik jahat kita esok. Serta engkau ke dalam kubur hingga dikeluarkan dia suratan pada hari kiamat.
tidak berlafaz ni, ma yalfizu min qaulin, dan tidak berlafaz, tidak berlafaz anak Adam akan suatu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada hampirnya anak Adam tu yang memelihara, duk catat dan yang hadir, iaitu siapa dia? Iaitu yang memelihara dia hadir ni, malaikat yang menulis. Mereka telah ada sekali. Maka jika tidak berbekas ia diri engkau dengan ini, tak berbekas juga. Tak di kalau kita ni rajin dengan benda jahat, malah dengan ibadat, kita kena mari perasa peringat dalam hati, tu hendak tengok ni, tu hendak tahu, tu hendak dengar ni, tak berserah. Maka kita kena bui dengan kata kebesaran Allah, Tuhan ni ada dua malaikat yang duk menulis ke bagi amalan kita. Lepas tu kita pun baca, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak berserah juga hati kita kerah ke. Maka jika tidak berbekas ia diri engkau dengan ini cara peringatan, maka sebutkan olehmu baginya, bagi diri engkau akan hampir mati. Tu akhir suknya sebut, kita dekat dengan mati, tak tahu bila nak mati. Umur kita ni walaupun muda, tak tahu mungkin mati muda. Kalau umur kita tua, tentu dah mati tak ada dah. Kalau kata lepas pada muda tu ada zaman tua, lepas pada zaman tua tak ada dah zaman lain mana. Zaman mati dah lah. Terlebih lagi lah sepatut kita kena ingat. Maka sebutkan olehmu baginya, bagi diri engkau, kalau tak beri kesan dengan duk berasa ke Allah, duk berasa ke rakaat saat ni duk menulis catatan, baca ayat Quran saat ni pun tak berasa juga, maka beri ingat dengan hampir mati. Dan bahawa senyonya mati ni sehampir-hampir yang ghaib, sehampir-hampir yang yakni perkara yang ghaib, benda hak rahsia, tak ada siapa dia tahu. Ni idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kullu nafsin za'iqatul maut. Banyak sangat ayat-ayat duk sebut kita mati. Yang dinanti akan dia akan mana? Akan perkara ghaib tak ada mati saat ni. Itulah kita dok nanti kau mati saja. Atas muka dunia ni kita dok menanti, dok menunggu-nunggu kepada mati. Orang mati dok menunggu-nunggu kepada bangkit. Orang bangkit dok menanti-nanti menunggu kepada hisap. Bangkit dengan hisap ni pun lama mana dah tu? Terseksanya orang kalau tidak orang tu dengan amal dia yang baik, terseksa dah di antara bangkit dengan duk menunggu hisap. Orang hisap duk nanti-nanti sama ada syurga ke neraka. Lepas tu lepas syurga tak ada duk menanti dah lah. Duk dalam itu dah lah selama-lamanya. Kita kena perasan begitulah, duduk menunggu. Kita duduk sementara ya atas muka dunia, tinggallah jaksa-jaksa kita, usaha-usaha kita dalam agama. Tinggal usaha ke sesuatu benda. Yang mana kalau kita meninggal tu pun ada lagi kesan-kesan kita. Di antara bendanya zuriat. Sebab tu kita ni disuruhkan dengan berkahwin. Kalau kata berkahwin tak ada zuriat juga, kita sabar, dapat pahala sabar. Adalah bahagia-bahagia kita tu pula kok mana pun. Tapi maksudnya biar kita fikir macam mana cara kita saat ni tu, bila kata kita mati ada lagi bahagia-bahagia kita. Tak ada lah hak besar-besar orang bila dia mati saat ni tu, dia mati dalam keadaan dia redha dengan Tuhan, Tuhan redha dengan dia. Tak. Tu. Itulah sebesar-besar keadaannya. Dia termasuk daripada hamba Allah yang Allah Ta'ala diakui. Itulah sebenarnya sebesar-besar.
Benda-benda lain tu mungkin kita kata tak tahu jadi ke tak jadi amalan kita. Tapi bila sampai situ, hebat sekali dah. Jadi kita kena usaha. Ni usaha kita ni. Nak bagi hati ni, nak wisapa pada makam tersebut. Nak bagi sampai kepada jiwa-jiwa yang tenang. Maka ingatlah pada mati, kerana dialah yang dinanti akan perkara gaib mati tadi, dan menakuti olehmu akan diri kamu dengan melanggarnya melanggarnya maut atas yang lain daripada engkau. Melanggar tu maksud katanya berlakunya mati tu atas yang lain daripada kita. Sebab tu sunat tu kita ziarah ke orang yang mati saat ni tu, ziarah perkuburan dia. Bahkan kalau kita solat ke jenazah dia dapat 1 qirat, pahalanya besar, sebesar bukit Uhud. Kalau kita pergi sampai pada perkuburan dapat 2 qirat. Lepas tu masa-masa lain kita pergi ziarah ke perkuburan, besar tu. Sekarang ke boleh dah nak pergi ziarah, pergilah ziarah. Dan bahawasanya mati itu bila-bila turun ia mati dengan diri engkau, padahal ia yakni diri engkau atas kelakuan yang tidak diredai Tuhan. Kita kena ingat gitu ke diri kita. Macam manalah kalau kata kita mati dalam keadaan Tuhan tak reda dengan keadaan kita ni. Kita dak buat maksiat ni, nescaya terbalik ia diri engkau dengan kerugian yang tidak ada akhir baginya, bagi kerugian. Kalau kita duk mati dalam keadaan kita ni akhir dengan ibadat, tak apa. Akhir dengan solat puasa, tak apa. Tapi macam manalah kalau akhir mati kita dalam keadaan kita duk tengah buat maksiat pada Allah Ta'ala. Malunya kita bertemu Allah Ta'ala. Maka jika tidak memberi manfaat akan diri engkau oleh ini menakuti dengan mati, teruk benar hati kita ni, tak takut juga, maka sebutkan olehmu bagi diri tu akan barang yang berjanji baik Allah Ta'ala dengan barang akan mereka yang taat, ia mereka akan Allah daripada pahala yang besar. Kita ingatlah ke diri kita pula. Kalau kita buat amal baik, Tuhan nak beri ganjaran pada kita. Kita ingat dengan janji-janji dia. Kalau kata kita buat kejahatan, Tuhan nak azab seazab-azabnya kita. Dan akan barang yang berjanji seksa ia Allah dengan dengan barang akan mereka yang mengerjakan maksiat ia mereka akan Allah daripada azab yang bersangatan. Sebab itulah bila kita belajar tasawuf ni, kata ulama-ulama dalam bidang ilmu tasawuf ni, dia panggil ibu bapa itulah di antara mazhar. Tuhan nak memperlihatkan sifat dia. Bukan sifat Tuhan tu ada di bapa, tidak, nak memperlihatkan sifat dia. Macam mana kasihnya seorang ibu, sampai tak tidur malam duduk jaga ke anak. Maka itulah nak kata tu baru kasih ibu, kasih Allah pada hamba terlebih lagi. Lepas tu cuba kita tengok pula bagaimana seorang ayah, dia kasih juga pada anak, bukan tak kasih. Tapi bila anak buat kesilapan, buat kesalahan, dia marah pada anak, rotai anak, tu qahar, backingnya ayah saat ni. Jadi Allah Ta'ala terhadap hamba dia bila melakukan kesilapan lebih pada tu lagi. Tu mazhab ni tepat-tepat kita nak melihat dengan bandingan dengan akhirat saat ni. Allah Ta'ala jadikan kesedapan pada makanan. Tu bau kesedapan dunia, apatah lagi hak syurga. Tuhan bagi dengan bau-bau busung. Di atas muka dunia ni ada siapa saharat, ada najis dan sebagainya. Maka tu Tuhan ingat pada kita dengan busung seksa azabnya di neraka. Jadi maksudnya benda-benda tu bila kita lihat Allah, kita duduk memandai ke akhir Allah Ta'ala, tu ia panggil duduk nak jadi usaha dengan syuhud dah tu. Tapi duduk di makam muraqabah, duduk usaha mendampingkan diri pada Allah Ta'ala ni pun alhamdulillah dah.
Dan katakan olehmu baginya, bagi diri engkau tu, hei diriku, tidak ada kemudian daripada mati, tempat kembali tak ada dah lain. Kalau kita duduk dalam rahim ibu, ada tempat lagi nak pergi, mana? Bumi. Kalau kita duduk bumi, ada tempat lagi nak pergi, mana? Kubur. Bila duduk kubur mati saat ni, tak ada dah lah nak perginya. Dan tidak ada kemudian daripada dunia, lepas pada dunia tak ada dah benda lain. Hisab duk menantilah amalan kita di atas muka dunia. Jadi Allah Ta'ala buat kita di atas muka dunia ni nak memperlihatkan amalan kita. Allah Ta'ala tahu dah kita ni amal baik, amal jahat. Cuma Tuhan memperlihatkan. Jadi esok ni, kalau kita masuk syurga ke neraka ke, tak ada pertikaian dah. Wal iyazbillah lah daripada neraka. Sebab tu Tuhan buat pula dengan malaikat duk catat amalan kita tu. Tak boleh nak bangkai dah waktu tu. Melainkan syurga atau neraka tu dah pilihan kita. Jadi maksudnya pilihan kita syurga neraka tu kita buat daripada sekarang lagi. Aku nak ke syurga ke, aku nak ke neraka. Kalau kita nak ke syurga, usahalah pada syurga. Kalau kita nak ke neraka, tak ada arah dah lah tu. Ni. Lepas tu ni, di antara usaha kita nak ke syurga ni. Maka pilih olehmu bagi kamu, bagi diri kamu, jika menghendaki engkau akan taat, nescaya adalah akibatnya, akibat daripada taat itu kemenangan. Itu janji Allah Ta'ala dah. Ni, kalau kita usaha ke dengan kebajikan, maka kita akan mendapatkan dengan kemenangan. Dia umpama mudah beginilah. Sebab tu kita kena tengok contoh-contoh yang ada dah sekarang. Umpamanya pelajar nak duduk imtihan exam. Ni, pelajar nak imtihan exam peperiksaan ni, di situ sebelum masa sampai tarikh, mereka semua buat pilihan dah. Mereka yang nak memilih pada kejayaan ni, mereka akan usaha tekun dah dengan belajar. Dia orang yang berusaha menjadi wajat, mereka akan dapat. Mereka yang mana duduk bermudah-mudah sedangkan tarikh peperiksaan itu tak lama dah lagi, mereka tentu akan menyesal di sana. Bukan selepas daripada mendapat result natijah dia, tetapi ketika duduk di dalam imtihan peperiksaan itu lagi dah rasa dah penyesal, sesalnya bapalah aku tak belajar bersungguh seperti mana orang lain duk belajar. Tu akibatnya. Supaya kita dalam akhirat sana, akhirat lah penentu syurga neraka kitanya. Tapi sebelum pergi ke akhirat tu, duk menyesal dah orang dalam kubur ni. Yakin orang dalam kubur hok mana mereka saat ni tak buat persiapan yang cukup. Mereka buat mudah-mudah dengan di atas muka dunia ni. Tak endah dengan solat, tak endah dengan ilmu, tak endah dengan alim ulama, tak endah dengan orang panggil birrul walidain, buat baik kedua bapa, tak endah dengan bersedekah, amru bil ma'ruf, mana tali silaturahim, ya tak cara benda ni. Maka duduk dalam kubur tu mereka rasa dah ke azab tu. Belum lagi ke neraka. Dia kena pergi ziarah kubur kita. Ziarah menung sore-sore. Aku ni lagu mana dalam dia kubur aku ni. Hok molek lagi kalau hok jenis ada tanah rumah lebih tu, buat lebih kubur sendiri awal-awal lagi. Betul. Ni, kita rasa dah orang paling kelazatan dunia menebar diri kita, kita duduk dalam tu. Rasa kalau aku duduk sini sekarang dalam keadaan aku tak mampu dah. Duduk dengan keadaan kain putih saja ni, nak bangkit tak boleh dah. Nak suruh anak buat wakaf ke, nak suruh anak solat ke, nak suruh anak mengaji ke, nak suruh gitu, nak suruh gini, tak mampu dah. Nescaya adalah akibatnya kemenangan. Kita buat pilihan dah sekarang. Dan keredaan, mendapat keredaan Allah. Allah Ta'ala reda pada kita, kita reda pada Allah, Allah Ta'ala reda pada kita. Dan kekal di dalam syurga yang luas. Ni orang-orang bagi kita orang awam lah. Supaya budak-budak lah. Adik buat ni boleh lollipop, boleh coklat, boleh aiskrim. Budak-budak ni kena dengar apa. Kita ni dalam amalan ni duduk budak-budak lagi lah. Saya pun mana
Kalau tak sebut dengan upah gak, tak keliru mana nak buat amal. Sebut upah, keliru sikit. Nak buat amal. Tu tahap budak-budak. Orang khawas lain, orang tua lain. Orang tua dia tak pandai ke upah. Orang tua dia pandai pada redha Tuhan. Tak. Tu orang tua. Mokpok kalau tak ada duit pun tak apalah. Kita buat kebajikan juga kepada bapak kita. Sebab apa? Sebab tu bapak kita nak redai bapak. Tu. Tahap orang tua, orang hak reti, orang khawas ni duduk situ. Kita tak apalah duduk sini dulu, tak apa dah. Takut tak sapa lagi kita sini. Dak janji dengan syurga yang luas. Bidadarinya, hurul ainnya, anak-anak syurganya, Allah sedap. Cuba kita duk tilik lah. Lepas tu tak ada jemu sana. Kita ni jemu duduk sini ni puah, boring. Puah. Puah weh. Gi berjalan apa puah, tak gi jalan apa puah, gi makan apa puah, lapar apa puah. Rasa boring saja. Rasa tak ada pengisian saja. Tak buat persiapan. Datang muka dunia rasa habis dengan dunia. Orang lain ni walaupun adalah juga dengan dunia ni, maksud katanya iyalah moga tak kita tidak orang khawas lagi. Tapi usaha dah dengan persiapan tu. Usaha dah. Kata usaha langsung. Mati lemah kat lemah gitu ya. Mati kena covid gitu ya. Habis gitu saja kita. Sebab kita tak usaha. Orang lain mati lemah pun dia ada usaha dia. Mati ikutlah mana-mana keadaan pun. Nescaya adalah akibatnya orang taat ni kemenangan dan keredaan dan kekal dalam syurga yang luas, dan menilik kepada wajah Tuhan yang mulia, melihat pada zat Allah Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sesok muka orang mukmin ni bersinar kepada Tuhan, mereka memandang. Dan jika menghendaki engkau akan maksiat, pilih maksiat deh. Nescaya adalah akhirnya akhir bagi kamu tu kehinaan. Di manusia tu tawar hati dah. Manusia tu jadi tawar dengan kita. Ya beza orang dekat dengan Tuhan dengan manusia jauh dengan Tuhan ni. Tak. Ya macam ada magnet. Sebab bila orang baik dengan Tuhan, Tuhan reda dengan dia, Tuhan sebut ke malaikat ni kekasihku. Maklumkanlah kepada seluruh makhluk. Malaikat pun gayak ke makhluk ni, kasih Tuhan, kamu kena kasih pada dia. Tu. Sebab tu kita kena tengok orang-orang alim, tengok orang-orang baik ni, tak tahulah buat apa rasa saya ke demo ni. Dah. Tengok orang ni, buat apa lah rasa benci. Benda-benda tu. Di atas muka dunia lagi dah orang tak suka dengan orang buat maksiat ni, apatah lagi akhirat. Ni, makhluk-makhluk duk lanak. Dan tertegah daripada nikmat syurga, dan terhabas tertahan antara segala lapis-lapis api neraka. Duduk situlah. Maka mengubati olehmu akan diri kamu dengan ini segala peringatan daripada tertegahnya diri engkau tadi, daripada mengerjakan taat dan cenderung kepada maksiat. Beginilah cara dia. Apa ni? Dia kita tidak memperendahkan janji Allah Ta'ala dengan syurga, tidak begitu maksudnya. Dia maksud kita duduk makam ikhlas orang awam, gitu deh. Tu tidak masuk kata nak merendahkan janji syurga Allah, tidak. Takut faham gitu pula, tidak. Dengan maknanya kita sekarang ni nak duduk tahap tu pun kadang-kadang tak sapa. Ikhlas orang awam, apatah lagi nak pergi naik pada ikhlas orang khawas yang tak menilik pada syurga neraka, kerana syurga neraka tu pun makhluk. Bukan niat kata nak memperendahkan kedudukan syurga ko, tidak begitu. Ataupun nak merasakan biasanya neraka, bukan gitu. Tu kita kena kaji cara-cara orang bergawe, orang bercinta tu. Lagu mana kalau orang bergawe, orang bercinta, dan dia kata lautan api akan ku redah.
Bukannya nak kata lautan api tu rengeh bagi dia dak, tapi dinisbahkan kepada cinta dia tu besar cinta tu lagi. Hingga ke lautan api tu pun dia tak merasa. Maka kita tak apalah, kita nak tilik kepada diri kita sininya, lagu mana cara kita nak menghormati diri kita. Jadi dengan pelbagai cara dah tu yang disebutkan oleh Tuan musannif kita rahimahullah taala. Yang pertama, dengan kita melahirkan rasa Allah Taala duk memandai-mandaikan kita, mendengar kita, melihatkan kita, duk di makam muraqabah, moga kita tak sampai pada makam musyahadah. Kemudiannya melahirkan rasa kebesaran Allah dengan duk baca ke ayat tadi, adanya rakaat atik duk menulis. Tak berdegih juga diri kita, maka ingatkan dengan mati. Tak berdegih juga dengan mati, sepatut mati ni habis dah. Maka ingatlah pula kepada janji baik Allah dan janji azab Allah. Tu habis-habis teriklah tu kita kata. Maka bahawasanya daripada beberapa ubat yang memberi manfaat bagi penyakit hati inilah. Kita nak kecek tahap kita ni, tahap orang mutawassit, orang mubtadi ni. Cara pengajian kita ni duduk tahap tu. Tidak duduk tahap muntahi tu. Jadi cara huraya dia pun huraya beginilah. Jadi maksudnya akhir kita dengan duk lihat yang tu. Kalau kata melihat janji baik, dan azab Tuhan pun kita tak rasa berapa, tu tak ada arah dah lah tu, tak ada arah. Tidak ada cara lain dah lah tu. Kemudian bahawasanya jika bangkit dan nyata daripada hati engkau pada ketika sedar engkau bahawasanya Allah Ta'ala melihat ia Allah akan dikau, oleh malu yang menegah ia malu akan dikau daripada menyalahinya, dan menanggung ia malu akan dikau atas bersungguh-sungguh pada mengerjakan taat, maka ada di sisi engkau itu suatu daripada beberapa hakikat muraqabah. Sikit lagi. Kemudian bahawasanya jika bangkit dan nyata daripada hati engkau pada ketika sedar engkau, bahawasanya Allah Ta'ala melihat ia Allah akan dikau. Kita ada dah duduk mari sedar. Oleh malu, rasa malu yang menegah ia malu akan dikau daripada menyalahinya Allah. Apa hak Tuhan tegah tu pun kita tak si nak buat. Apa Tuhan suruh kita buat. Dan menanggung usaha menanggung ia malu akan dikau atas bersungguh-sungguh pada mengerjakan taatnya. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka di sisi engkau itu rasa malu tadi mendorong ke diri kita dengan buat taat, menjauh daripada buat maksiat, maka ada di sisi engkau itu suatu daripada beberapa hakikat muraqabah. Ada adalah tu hakikat muraqabah, iaitu mendamping diri kepada Allah Ta'ala. Habis itu dulu ila angkol, dan ketahui olehmu bahawasanya muraqabah itu semulia-mulia maqamat dan setinggi-tinggi tempat kediaman. InsyaAllah kita sambung pula pada esok hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyakal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim.